Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi pada video perkongsian bagaimana hendak menjawab buku aktiviti jilid yang kedua bagi Bahasa Melayu tahun 3 pada halaman yang ke-23. Pada kali ini, cikgu akan berkongsi bagi tajuk tema yang keenam, iaitu kelestarian alam. Dalam buku aktiviti, tajuk latihannya ialah khidmat pengurusan sampah bagi aktiviti pertama. Baiklah, cikgu bacakan dahulu arahannya ya. Murid-murid boleh semak bersama-sama. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Itu soalannya. Baik, jom cikgu bantu anda bagaimana hendak menjawab. Baiklah, murid-murid diminta membandingkan cara pengurusan sampah di air dan juga di darat. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar, Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat bekerja membersihkan sungai. Baiklah murid-murid, mari kita lihat satu demi satu. Mari kita baca maklumat terlebih dahulu. Nampak tak gambar di tepi ini? Yang cikgu tunjuk ni. Okey, ini merupakan bot yang digunakan untuk mengutip sampah di sungai. Jom kita baca maklumat terlebih dahulu. Di sungai, kutipan sampah di sungai menggunakan bot yang diubah suai. Sampah dikutip cepat. Muatan maksimum 50 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Ada 5 maklumat di sini. Di sungai, kutipan sampahnya di sungai lah, memang di sungai. Kemudian bagaimana sampah dikutip? Menggunakan bot yang diubah suai. Bot ini pada asalnya bot biasa, tapi sebab mengutip sampah jadi kena ubah suai. Kemudian sampah boleh dikutip dengan cepat. Muatan maksimum. Maksimum ini paling berat, paling banyak. Boleh dikutip sebanyak 50 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Baiklah murid-murid, apa tujuan kita kutip sampah? Sebab kita nak jaga kebersihan. Jom kita tengok bagaimana pula kutipan sampah di darat. Baiklah, kalau murid-murid nampak di skrin ini ada gambar lori sampah. Di darat, sampah dikutip menggunakan lori sampah. Baiklah, bagaimana sampah ini dikutip? Kutipan sampah dari rumah ke rumah menggunakan lori sampah. Sampah juga diangkut dengan cepat. Muatan maksimum paling banyak ialah sebanyak 150 kg. Apa tujuan mengutip sampah? Ya, sama sahaja, iaitu untuk menjaga kebersihan persekitaran. Baiklah murid-murid, sekarang kita hendak menjawab soalan, iaitu kita akan membandingkan cara mengutip pengurusan sisa pepecal di darat dan di sungai. Sebentar ya, cikgu tukar jadi pen dulu. Salah ni, pointer tunjuk. Baik, di darat yang pertama, kutipan sampah kita banding menggunakan maklumat pertama dulu ya. Kutipan sampah dari rumah ke rumah. Baik, kalau di darat dari rumah ke rumah. Kalau di sungai pastinya di
di sungai lah sampah tu di sungai. Ini sama kah tidak sama? Jadi tak sama. Baik, kita tukar pen dulu. Yang tak sama kita gariskan dengan pen merah. Okey, ini tak sama. Okey, tak sama dari rumah. Yang pertama ni tak sama. Baik. Sekarang menggunakan lori sampah. Manakala di sungai menggunakan bot. Okey, sekali lagi warna merah. Okey, kalau di darat guna lori sampah, kalau di sungai guna bot. Okey, ini yang tak sama warna merah tak sama. Okey, sekarang sampah diangkut cepat. Di sungai pun diangkut cepat. Sama tak sama? Ya, sama. Sekarang cikgu guna highlighter ni. Okey, cepat. Okey, okey, cepat samalah. Okey. Alamak, tak nampaklah pula warna kuning ni. Kita guna warna biru lah. Sebelum tu padam dululah. Okey, cikgu padam ni dulu. Bentar ya. Okey, sekarang cikgu guna warna biru. Okey. Okey, ini yang sama. Okey. Dua-dua ni pengurusan sampah di sungai dan di darat, dua-dua cepat. Baik. Sekarang kita tengok maklumat seterusnya. Muatan maksimum 150 kg di darat. Manakala di sungai 50 kg. Sama tak sama? Tak sama. Jadi cikgu guna pen merah tadi. Okey, maksimum 150. Cikgu ambil angka sahaja. Okey. Kemudian yang terakhir, alamak mana ni? Okey. Okey, sekarang tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Di sungai sama untuk menjaga persekitaran. Jadi cikgu guna highlighter, guna warna biru. Kedua-duanya bertujuan untuk menjaga kebersihan. Maaf ya, agak comot ni. Nanti awak apabila buat dalam buku aktiviti, awak garis maklumat ini. Garis maklumat ini. Yang sama mungkin awak guna highlighter kalau awak ada highlighter. Yang tak sama awak garis dengan pen merah. Macam tu. Okey. Sekarang kita rumuskan. Kutipan di darat, kutipan sampahnya dari rumah ke rumah. Caranya, manakala di sungai, kutipan sampahnya di sungai. Ini perbezaan. Yang kedua, di darat menggunakan lori sampah, manakala di sungai menggunakan bot yang diubah suai. Dan yang ketiga, sampah diangkut cepat di darat juga dikutip dengan cepat di sungai. Ini sama. Maklumat ketiga ni sama. Baik, maklumat keempat, maksimum sampah yang boleh dikutip ialah 150 kg di darat, manakala di sungai 50 kg. Jadi ini perbezaan. Yang terakhir, apa tujuannya? Sampah ini dikutip di darat, menjaga kebersihan. Di sungai pun menjaga kebersihan. Jadi kesimpulannya ada 2 persamaan dan 3 perbezaan. Jom kita lihat bagaimana hendak mengisi dalam peta buih berganda seperti yang ada dalam buku awak. Jom kita lihat. Baik, tajuknya pengurusan sampah di sungai dan di darat. Tadi kan 2 maklumat yang sama, kedua-duanya
Ini di sungai, ini di darat. Kedua-duanya diangkut dan dikutip dengan cepat. Dan kedua cara ini bertujuan untuk menjaga kebersihan. Nah, yang tengah-tengah ini merupakan persamaan. Baik, yang di tepi ini ialah perbezaan. Jom kita lihat perbezaannya. Yang pertama digunakan di sungai. Yang di sungai ini di sungai lah, bot ini digunakan di sungai. Manakala lori sampah digunakan di darat. Bot di sungai pula mengutip sampah di sungai. Manakala lori sampah mengutip sampah dari rumah ke rumah. Perbezaan terakhir ialah bot ini merupakan kenderaan yang diubah suai. Manakala di darat menggunakan lori sampah. Baiklah murid-murid, nanti dah siap ini, sila lengkapkan peta buih berganda ini dan jangan lupa hantar kepada cikgu. Sehingga berjumpa lagi pada sesi panduan menjawab yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.